Hai, selamat pagi. Salam sejahtera semua. Okay, minggu ni kita akan sambung balik tajuk unit 10. Kita masuk kepada jujur ketika bertindak ya. Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okay, kita tengok yang pertama dia punya sketsa dia ya. Okay, ibu saya hendak pergi ke perpustakaan awam untuk memulangkan buku yang saya pinjam. Ya, jadi ibu dia cakap, baiklah nak, baliklah dengan segera ya. Baiklah ibu. Okay. Kemudian semasa dia pergi ke perpustakaan tu, dia jumpa kawan dia ya. Cik Kiong, kamu nak ke mana? Cik Kiong jawab, saya hendak ke perpustakaan awam Hasrul. Jom ikut saya. Hasrul cakap, sebenarnya saya hendak menonton rancangan kegemaran saya, tetapi saya lebih suka mengikut kamu. Betulkah? Saya gembira kerana kamu bercakap benar dengan saya. Okay, ya. Itu salah satu jujur, iaitu bercakap benar. Ya, bercakap benar. Bila kita bercakap benar, orang suka. Ya. Cerita dalam kisah tadi, Hasrul bercakap benar. Ya. Walaupun dia ada rancangan lain, tapi sebenarnya dia lebih suka pergi ke perpustakaan bersama Cik Kiong. Jadi dia beritahu Cik Kiong yang dia suka. Jadi Cik Kiong seronok bila dapat tahu kawannya pun suka seperti dia pergi ke perpustakaan. Okey. Kita tengok situasi Cik Kiong yang kedua ya. Selamat petang Pak Cik. Saya hendak membeli gula-gula sebanyak 20 sen. Okey. Lepas tu Pak Cik cakap, ambillah sendiri Cik Kiong. Lepas tu Cik Kiong pergi ambil, lepas tu kemudian datang, ini gula-gulanya Pak Cik, saya ambil 3 biji sahaja. Bermaksud harga dia 20 sen dapat 3 biji. Jadi peniaga tu, Pak Cik tu cakap, baiklah, kamu tidak perlu menunjukkan kepada saya tahu kamu bercakap benar. Okey, kat sini pun sama jujur dia, iaitu bercakap benar. Sehingga kan peniaga ni percaya kepada Cik Kiong. Tak perlu tunjuk kat dia pun dia dah tahu yang bahawa Cik Kiong ni jujur. Kalau 20 sen, dia tetap akan ambil 3. Walaupun tak ada orang yang tengok dia. Tapi kerana dia jujur, dia dipercayai oleh orang lain. Okey. Itu salah satu sebab yang tadi kalau kawan kalau jujur kita gembira, yang kedua ni kalau kita bersikap jujur orang percaya pada kita. Okey. Kita tengok situasi ulang buku pula ya. Selamat petang puan. Saya hendak memulangkan buku yang saya pinjam. Tetapi terdapat helaian yang terkoyak. Maaf, saya tidak sengaja. Okey, dalam kes ni dia pinjam buku tapi ada koyak pula buku tu. Ya. Biasa kalau kamu koyak, buku koyak beritahu cikgu tak? Kita terus je simpan. Tutup buku, pulangkan macam tu. Tapi jujur dia ni, dia beritahu ada koyak. Yang pertama dia jujur, dia beritahu ada helaian koyak. Yang kedua dia minta maaf. Okey. Oleh kerana dia jujur, dia beritahu dan minta maaf, jadi pustakawan ni tak marah kat dia. Tidak mengapa adik, kami akan membaikinya. Saya bangga dengan sikap jujur kamu dalam hal ini. Jadi bila kita jujur ni, kalau kita buat salah, kita minta maaf, orang tak marah kat kita sebab orang tahu kita jujur. Okey. Kita tengok kisah yang kedua. Okey. Kisah dia tentang Jerry ya. Ni dia cerita kita kat sini. Semalam saya dan rakan saya Jerry pergi ke restoran yang terletak di kawasan perumahan kami. Situasi dia ketika sedang makan, Jerry mendapati seorang pemuda di meja makan sebelah tertinggal telefon bimbitnya lalu beredar dari restoran itu. Ada seorang pemuda tertinggal telefon bimbit, terus dia keluar. Jadi Jerry nampak. Apa yang Jerry buat? Jerry dengan pantasnya mengambil telefon bimbit itu dan bergegas ke pintu restoran. Dia memulangkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu berasa sangat gembira dan lega kerana hampir kehilangan telefon bimbitnya yang agak mahal. Pemuda itu memberikan wang kepada Jerry atas tindakan jujurnya. Jerry menolak pemberian itu. Sebaliknya, dia berasa gembira dan bangga kerana dapat bersikap jujur terhadap anggota masyarakat. Okey, ni kes di luar, bukan kes di sekolah. Jerry dengan kawannya pergi nampak telefon.
perperasan bahawa telefon tu milik seorang pemuda dan segera serahkan, pulangkan kepada pemuda tersebut. Itu jujur namanya. Sedangkan dalam situasi tersebut, kalau Jerry dan kawan dia nak telefon tu, tak ada masalah, tak ada orang tahu. Tapi oleh kerana dia jujur, dia pergi serahkan kepada pemuda. Yang pemuda tu rasa terhutang budi dengan sikap Jerry dan nak memberi upah, ganjaran lah kepada Jerry. Dan Jerry ni jujur lagi yang kedua, dia tak nak duit. Kerana dibuat tu bukan sebab dia nak duit, tapi kerana dia jujur dan ikhlas. Ya. Jadi sikap seperti itulah yang perlu kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Okey. Pada pendapat kamu kita kat sini, mengapakah amalan jujur Jerry wajar dicontohi? Bila kita amalan yang macam ni dicontohi, jadi ramai dalam golongan masyarakat kita semua orang yang baik-baik. Jadi bila kita duduk dalam kalangan kelompok orang yang baik-baik, jadi masyarakat tu akan harmoni, aman, tak ada gaduh-gaduh, tak ada kes-kes kecurian, tak ada apa-apa. Semuanya yang baik-baik belaka. Ya? Jadi seronok hidup bermasyarakat kalau semuanya baik-baik. Ya? Okay, kita tengok kes yang kedua pula. Slide yang seterusnya, berniaga secara jujur. Kita tengok ni, ada ruang kosong tu, nanti kita bincangkan. Okay. Sanawi membantu ayahnya mengusahakan pasar raya di kampung Sungai Lingkau. Baru-baru ini Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK telah mengadakan satu program pengiktirafan kepada pengusaha pasar raya yang mengamalkan sikap jujur demi kepentingan setempat. Antara sikap jujur kita tengok yang dah bertulis tu kita tengok. Jadi yang 0, 1, 2, 3 ni kita bincang. Okay, yang pertama, amalan jujur ni bagi Resid, amalan jujur saya sebagai pengusaha pasar terhadap masyarakat. Okay, maksudnya dia bagi bil. Yang pertama bagi bil harga keseluruhan. Jadi amalan jujur lah tu. Jadi pembeli boleh rujuk bil dan tahu harga sebenar. Okay, tengok yang kedua. Yang dekat sini gambar botol. Kemudian saya tidak akan menjual barangan yang tamat tempoh. Itu pun jujur. Sebagai peniaga, kejujuran yang kedua, menjual barang yang tak tamat tempoh. Sebab barang yang tamat tempoh tu boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan. Jadi dia jujur. Kalau ikutkan rugi. Rugi sebab barang tu tak laku kan. Jadi walaupun tak laku, tapi dia kerana tamat tempoh, dia tetap tak jual. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Gambar duit ni. Maksudnya kat sini kejujuran sebagai peniaga, dia memulangkan jumlah baki yang mencukupi. Nanti kat sini boleh tulis nanti saya memulangkan jumlah baki yang mencukupi. Kalau tak jujur, boleh juga kita bagi dengan jumlah yang tak cukup. Sebab kadang-kadang pembeli ni dia ambil je kan. Ambil duit, ambil resit dan balik. Tak kira pun. Tapi oleh kerana jujur, kita kena beri ikut nilai sebenar. Okey. Kemudian yang ketiga. Yang keempat, sorry. Timbangan Okey. Kejujuran kat sini kat mana? Okey, kejujuran kat sini adalah menimbang dengan sukatan yang betul. Pernah ada kes peniaga tipu timbangan. Berat sekian-sekian tapi bagi yang lebih ringan. Tapi harga ikut berat yang tipu tadi. Tu tak jujur. Tapi yang dekat sini dia jujur. Jadi bila jujur maksudnya harga tu sepadan dengan jumlah berat makanan yang dibeli oleh pengguna. Okey, tu jujur. Kemudian yang terakhir kat sini gambar carrot ni. Okay. Kejujuran dia adalah menyediakan sayur-sayur yang segar. Kadang-kadang kita jumpa juga kalau kat pasar dia orang jual sayur-sayur yang dah layu, tetap jual. Tapi pasar raya ni tak. Yang segar-segar saja dijual. Okey, tu sikap-sikap jujurnya ada 5. Yang pertama tadi, sediakan bil yang betul. Okey. Kemudian baki yang mencukupi, tak jual barangan yang tamat tempoh. Okey. Timbangan yang betul dan juga sayur-sayuran yang segar. Okey. Okey.
Muka surat seterusnya. Tengok situasi ya. Kita tengok apakah amalan jujur yang kita boleh buat berdasarkan situasi situasi inilah. Kita tengok yang pertama. Kamu dan rakan sekampung sedang bermain bola sepak. Okey, sedang bermain bola sepak. Bola yang kamu tendang terkena pada sebuah motosikal dan cermin sisinya patah. Kat sini patah. Jadi apa amalan jujur kita kepada tuan punya motosikal ni? Apa amalan yang sepatutnya? Perbuatan kita yang sepatutnya. Lari je kat situ ke? Jom kita lari. Jadi orang ni tak tahu siapa yang buat. Jujur tak? Tak jujur macam tu ya. Jadi amalan jujur dia, pergi jumpa tuan motosikal ni dan minta maaf. Beritahu dia, tak sengaja dan minta maaf. Itu amalan jujur kita ya kat sini. Ya. Okey. Kemudian yang kedua, situasi yang kedua. Kamu meminjam jersey kelab bola sepak Tawas Gemilang. Kamu mendapati jersey itu terkoyak ketika memulangkannya. Ya, apakah cara yang menunjukkan kita jujur? Yang pertama caranya beri tahu. Macam kes yang buku tadilah. Beritahu. Bila pulang, Encik, saya minta maaf kerana saya dapati jersey ni sudah terkoyak. Okay, sedangkan benda tu kita boleh je tak beritahu kan. Kita lipat-lipat jersey tu bagi je. Tapi tak. Itu bukan sikap yang sepatutnya. Jadi sikap sepatutnya beritahu. Sekurang-kurangnya orang ni dah tahu bahawa jersey tu dah tak elok dan mungkin dia akan ganti yang baru. Ya. Okey. Situasi yang ketiga. Kamu telah dilantik sebagai bendahari Kelab Tunas Cemerlang. Bendahari kan pegang-pegang duit kan. Kamu diamanahkan untuk menyimpan wang kelab itu. Jadi jujur kat situ kat mana sebagai bendahari? Sebagai bendahari, kejujuran kita ialah kita perlu amanah. Amanah tu maksudnya kita pegang duit tu, bagaimana jumlah tu cukup, macam itulah duitnya nanti kita akan bentang dan pulang balik. Tak boleh ambil. Dah banyak sangat ni orang mana tahu. Tak boleh macam tu. Tu tak jujur. Jadi kita kena jujur. Okey. Dan situasi yang terakhir, kamu lewat menghadiri latihan bola sepak kerana tertidur. Tertidur datang lambat. Jadi amalan jujur kita, bagi tahu je, minta maaf dan beri tahu jurulatih. Jangan bagi alasan-alasan yang mengepek-epek. Sebab kita bila dah menipu ni payah kita kena nipu lagi. Sebab nak tutup penipuan yang pertama. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita kena jujur je, beritahu je. Saya minta maaf, saya tertidur. Ya. Jadi itulah situasi-situasi seharian yang boleh kita amalkan melalui sikap jujur. Jadi kamu sebagai rakyat Malaysia, jadi kita hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni, kita perlu mengamalkan sikap jujur. Jadi cuba kita tengok sini ya. Nanti awak boleh tengok kat sini. Ini yang ini cuba nilai diri sendirilah. Jangan tulis semua bagus je. Ikut keikhlasan awak yang ada pada diri awak yang sebenar sekarang. Mungkin lepas ni bila awak tengok awak teruk, makanya teruk, kita boleh ubah jadi yang baik. Contoh kat sini ada pernyataan-pernyataan ni. Nanti awak tanda-tanda kat sini. Kira. Kalau kat sini awak tanda contoh macam ni 1. Sini 2. Okey. Cikgu bagi contoh. Cikgu tak baca. Cikgu bagi je contoh. Okey. Okey. Jadi 1 ni ada 2. 1, 2. 2 ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 ni ada 3 ni ada 1, 12, 15. Jadi 15 ada kat sini. 9 hingga 16. Memuaskan. Tingkatkan sikap kejujuran kamu. Contoh. Nanti awak baca, awak cuba isi. Awak berada di mana? Kerap ke buat benda tu? Kadang-kala ke? Tidak pernah. Jadi itu saja untuk minggu ni. Jadi untuk kerja sekolah kamu kira kat sini nanti. Kamu boleh tunjuk kepada cikgu kamu lah. Berapakah tahap skor yang kamu dapat. Ingat, jujur tau, jujur. Kita dah belajar jujur, jadi markah kat sini pun ikut yang awak dah amalkan. Kalau markah tu rendah, tak mengapa. Kita boleh baiki balik. Kalau awak memang dapat markah tinggi sebab memang sikap awak macam tu, tahniah, awak memang bagus. Okey, jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.